Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Senator Dr. Muhammad Razif bin Majidin, Menteri Kanan Pendidikan. Yang berusaha Saudara Muhammad Nizam Mahsyar, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Masa Depan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Marzuki bin Muhammad, Ahli Lembaga Pemegang Amanah Institut Masa Depan Malaysia. Yang Mulia Tunku Azila Tunku Aziz, Pengarah Operasi Institut Masa Depan Malaysia. Ahli Jemaah Menteri, Timbalan Menteri, Tan Sri, Datuk Sri dan Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian. Selamat datang ke sesi Balai Rakyat Makmur Bersama Kuala Lumpur. Sidang hadirin bagi memperoleh keberkatan majlis dipersilakan Yang berbahagia Saudara Ahmad Rosidi bin Muhammad untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-malikul ma'udh dhil ata'i wal manni wal judh wa habbil hayati wal khaliqil wujud alladhi ittasafa bisamadiyyata wa tafarrada bil wadahniyata wal malaikata wa ulul ilma ala dhalika syuhud. Alhamdulillah la nuhsi sana alayhi huwa kama athna ala nafsihi حيث كان ولم يكن هنالك الوجود. نحمده تبارك وتعالى ونستعينه فهو الرحيم الودود ونعوذ بنور وجهه الكريم من فقر المحدود وذحن المقذود وقلب مسدود ونسأله الهداية والرعاية والعناية وأن يجعلنا بفضله من ركع السجود. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Dengan hati yang penuh khusyuk dan tawadhu, kami menadah tangan memohon kehadrat-Mu ya Allah. Semoga majlis kami pada hari ini mendapat limpahan rahmat-Mu dan keberkatan serta keredaan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, dengan keizinan-Mu dan kurniaan-Mu, dapatlah kami berhimpun pada majlis ini bagi menyatakan kesyukuran kepada-Mu pada sesi Balai Rakyat Makmur Bersama 2030. Ya Azizu Ya Ghaffar, Kau tanamlah di hati kami sifat sabar dan tabahlah dalam menghadapi ujian dan dugaan. Kau pandanglah diri kami dengan pandangan rahmat-Mu. Jauhilah kami dari sifat hasad dengki dan iri hati. Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, satukanlah hati kami ya Allah dengan tali keimanan-Mu demi perpaduan antara kami sehingga ke akhir hayat kami. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min sayyi'il amrad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih diucapkan kepada Encik Ahmad Rosidi bin Muhammad atas pimpinan bacaan doa seketika tadi. Hadirin sekalian, wawasan kemakmuran bersama ini merupakan agenda pengisian pembangunan yang digariskan untuk mengisi aspirasi negara sehingga tahun 2030. Ia merupakan sebuah wawasan yang bertujuan untuk menjadi kompas pembangunan negara dalam mengemudi era perubahan yang penuh mencabar. Bagi memberikan sinopsis wawasan kemakmuran bersama, mari sama-sama kita saksikan bingkisan yang telah disediakan. Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang dilancarkan pada 5 Oktober 2019
bermatlamat untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terus membangun secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif. Bermula dengan langkah pertama sejak kemerdekaan, agenda penyatuan dengan fokus kepada pertanian dan komoditi. Malaysia beralih kepada industri dan teknologi. Peningkatan menyeluruh sehingga menjadi pemain utama dalam pentas rantau dan antarabangsa. Kini selepas 6 dekad, dunia berubah. Citra kenegaraan juga turut menuntut pendekatan baru. Kerajaan pimpinan saya akan memberikan tumpuan pada pelaksanaan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang pastinya akan melonjakkan pertumbuhan ekonomi negara dan merapatkan jurang ekonomi dalam masyarakat. Dengan fokus terhadap pembangunan untuk semua, menangani jurang kekayaan dan pendapatan, serta menyatukan negara atas paksi kemakmuran dan maruah. Malaysia kini terus memacu dengan panduan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Menumbuhkan ekosistem niaga yang lebih sihat, merangsang ekonomi utama, menyasarkan modal insan, memperkasa pasaran buruh, menjamin kesejahteraan sosial, keterangkuman wilayah, dan memperkukuh modal sosial. Ke arah masa depan yang makmur dan bermaruah. Masa untuk makmur bersama. Demikian tadi bingkisan yang memberikan latar kepada agenda makmur bersama. Sesi Balai Rakyat Makmur Bersama ini merupakan ruang untuk mendekatkan aspirasi kepimpinan negara dengan kehendak rakyat di lapangan. Bagi memulakan acara sesi Balai Rakyat Kuala Lumpur ini, majlis membuka tirai dengan mempersilakan Yang Berhormat Dr. Muhammad Razi bin Mat Jidin, Menteri Kanan Pendidikan untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Yang saya hormati saudara Nizam, CEO Institut Masa Depan Malaysia. Yang saya hormati ahli-ahli jemaah menteri yang turut hadir pada majlis kita pada petang ini. Tan Sri KSN, Timbalan-Timbalan Menteri, Tan Sri IGP, Div-Div Kehormat, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian. Saya diberikan masa 20 minit untuk menjelaskan tentang Wawasan Kemakmuran Bersama. Biasanya saya memberi bengkel untuk Wawasan Kemakmuran Bersama mengambil masa sekitar 2 hingga 3 jam. Jadi perlu kompreskan intipati utama dalam tempoh yang singkat ini. Saya berdiri di sini pada petang ini memakai topi selaku ahli lembaga pengarah Institut Masa Depan Malaysia ataupun MASA. Jadi tentu ada yang tertanya-tanya mengapa Menteri Kanan Pendidikan yang bercerita. Jadi saya diberi amanah oleh sahabat di Institut MASA untuk bercerita tentang Wawasan Kemakmuran Bersama. Kisahnya panjang. Bagaimana boleh bermulanya perbincangan tentang Wawasan Kemakmuran Bersama ini. Seawal saya dilantik sebagai Timbalan Menteri Ekonomi sebelum ini, dalam kerajaan sebelum ini, kita berbincang
Apakah hala tuju, apakah perjalanan negara selepas wawasan 2020 dan apakah tumpuan yang hendak diberikan. Dan dalam perbincangan tersebut, banyak kita duduk bersama sahabat-sahabat dalam pelbagai bidang, termasuklah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada hari ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin merupakan pengasas, salah seorang pengasas Institut Masa Depan Malaysia. Saya masih ingat sewaktu kami duduk bersama dengan Tan Sri pada waktu itu, membincangkan apakah tumpuan kita, apakah fokus-fokus utama yang kita ingin berikan dalam kita merangka wawasan kemakmuran bersama ini. Ianya bermula sebagai satu perbincangan. Perbincangan apabila bercakap tentang pertumbuhan ekonomi negara, perbincangan apabila bercakap tentang masyarakat, apabila bercakap tentang kesejahteraan rakyat. Dan perbincangan ini membawa kepada satu proses yang lebih panjang. Saya ingin menyentuh sedikit. Ya, asalnya begitu. Kita duduk berbincang, melihat dan menyedari bahawa perlu ada satu perjalanan yang lebih jelas berdasarkan apa yang kita pelajari yang telah ditumpuhi oleh negara ini selama ini. Daripada sinilah ianya bermula. Kemudian kita bawa mesej ini selepas berbincang dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku pengasas Institut Masa Depan Malaysia. Beliau bermurah hati membantu kami di peringkat awal untuk melaksanakan usaha ini. Dan setelah berbincang, kita kata ini mempunyai merit untuk dibawa ke depan dan dibawa ke dalam perbincangan yang lebih luas. Maka perbincangan dibuat dengan pelbagai pihak, parti politik, NGO, termasuklah juga dengan kerajaan. Dan yang paling penting pada waktu itu, kita juga berbincang dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada waktu itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita duduk bersama berbincang. Inilah cadangan kerangkanya. Tetapi ianya memerlukan satu penilaian yang lebih mendalam, penilaian yang lebih komprehensif, penilaian yang lebih menyeluruh, memerlukan penglibatan semua pihak, memerlukan penglibatan kerajaan secara keseluruhan. Dan kami di Institut Masa boleh membantu dalam memastikan supaya framework ataupun kerangka asas ini dapat dibentuk, dapat disusun dan dapat membawa aspirasi asal ataupun semangat asal wawasan kemakmuran bersama itu sendiri. Dan akhirnya pada 5 hari bulan Oktober 2020, wawasan ini telah dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir. Seperti mana yang ditekankan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin di peringkat awal, kita berbincang bahawa ini adalah kerangka untuk negara. Bukan untuk sesiapa, bukan milik sesiapa, tapi kerangka ini adalah satu kerangka untuk negara. Kerangka masa depan negara. Jadi apabila bercakap tentang wawasan kemakmuran bersama ini, jika kita lihat tadi WKB 2030. Nak pilih 2030 pun perbincangannya panjang. Mengapa 2030? Adakah 2030 ini terlalu pendek? Mengapa bukan 2040? Mengapa bukan 2050 atau 2057? Dan saya masih ingat sewaktu kita berbincang itu, antara pegangan kita adalah betapa lama tempoh itu bukan soal utama. Yang penting pelaksanaannya. Kita boleh mempunyai satu perancangan 30 tahun. Tetapi sekiranya di akhir 30 tahun kita tidak mencapai matlamat kita, maka tempoh itu sudah terlalu panjang untuk kita biarkan. Sebab itu dalam tempoh yang singkat ini, sekiranya terdapat kelemahan, terdapat ruang untuk ditambah baik, terdapat kaedah-kaedah baru, maka kita boleh ambil kira. Sebab itu kita buat keputusan bahawa kita fokus kepada 2 rancangan Malaysia. Iaitu rancangan Malaysia ke-12 dan rancangan Malaysia ke-13.
2021, 2025 dan 2026, 2030. Kita ada 2 rancangan Malaysia. Oleh yang demikian, pelaksanaan wawasan kemakmuran bersama ini 2030 adalah melalui 2 rancangan Malaysia, iaitu rancangan Malaysia ke-12 dan juga rancangan Malaysia ke-13. Sebab itu orang tanya, mengapa dilancarkan pada tahun 2019 sedangkan kita nak buat tahun 2021? Perancangan peringkat awal ini membolehkan kita mendapat input, kita mendapat pandangan dan mengambil kira perubahan semasa. Jadi pada tahun 2021, apabila nak dimulakan, kita telah bersedia sepenuhnya. Dan alhamdulillah, tidak siapa menjangka bahawa negara dan dunia didatangi oleh COVID-19. Sebab itu, apabila berlakunya COVID-19, maka sasaran-sasaran awal WKB itu perlu dilihat semula berdasarkan dinamik situasi semasa. Dan ini memberi ruang sekarang ini di bawah EPU untuk melihat apakah sasaran yang perlu diubah atau bagaimanakah sasaran itu perlu ditambah baik, mengambil kira dinamik perkembangan, bukan sahaja perkembangan di Malaysia tetapi juga perkembangan di seluruh dunia disebabkan oleh COVID-19. Saudara-saudari, matlamatnya jelas. Matlamat wawasan kemakmuran bersama adalah untuk mewujudkan atau menyediakan satu taraf hidup yang wajar untuk semua rakyat Malaysia menjelang tahun 2020. Kemudiannya timbul persoalan, apakah yang dikatakan sebagai taraf hidup yang wajar? Apa yang wajar dan apa yang tidak wajar? Menyebut tentang taraf hidup wajar ini pun melibatkan perbincangan yang mendalam. Bahkan kita panggil pakar-pakar bahasa. Apakah perkataan yang paling sesuai? Adakah taraf hidup yang selesa ataupun taraf hidup yang bagaimana? Dan kita berbincang pada waktu itu di Kementerian Ehwal Ekonomi. Ya, kami di peringkat awal membantu. Masa pada waktu itu membantu merangka. Kemudian dibawa ke Kementerian Ehwal Ekonomi. Di situlah dokumen ini ditajamkan. Di situlah dokumen ini diperincikan dengan lebih mendalam dengan fakta-fakta. Pada waktu itu Kementerian Ehwal Ekonomi ya, yang diterajui oleh Datuk Seri Azmin Ali. Di situ kita tajamkan, di situ kita asah, betulkan apakah prinsip asas, apakah konsep-konsep yang perlu diteliti dan dilihat secara lebih mendalam, termasuklah definisi apa yang disebut sebagai taraf hidup yang wajar, a decent standard of living. Dan sebab itu apabila kita bercakap tentang taraf hidup yang wajar ini, kita memberi fokus kepada 3 elemen utama, iaitu keuangan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan asas. Kita bukan sekadar bercakap tentang pendapatan. Kadang-kadang pendapatan ini tidak dapat memenuhi keperluan asas pengguna tersebut. Kita bercakap tentang keperluan mereka, perbelanjaan mereka, apakah pendapatan yang membolehkan mereka berbelanja dalam konteks yang mencukupi untuk mereka mempunyai satu kehidupan yang selesa. Yang kedua, kita mahu rakyat kita dapat bersama-sama membentuk masyarakat. Mereka dapat berada dalam komuniti, dapat berada dalam situasi kekeluargaan yang kondusif, yang baik dan yang selesa. Dan yang ketiga adalah untuk setiap daripada rakyat dapat menjalani satu kehidupan yang bermakna dan bermaruah. Itu merupakan konsep asas apabila kita sebut tentang taraf hidup yang wajar. Inilah kerangka kerjanya. Tadi telah ditunjukkan, di peringkat awal video tadi telah ditunjukkan tentang kerangka kerja ini secara mendalam. Ada 3 objektif utama, ada 15 prinsip panduan, ada 7 teras strategik dan ada 8 pemboleh daya. Itu kerangka asas, kerangka umum, kerangka besar wawasan kemakmuran bersama. Saya ingin menyentuh pada kerangka ini. Pada pertama sekali, the objective adalah amat penting untuk kita memahami the spirit behind wawasan kemakmuran bersama. Yang pertama adalah pembangunan untuk semua, iaitu fokusnya kepada penstrukturan semula ekonomi, menstruktur semula ekonomi.
Dan penstrukturan semula ekonomi ini satu konsep yang luas. Tetapi saya selalu memberi contoh tentang hal ini apabila pengalaman yang saya lalui selepas saya graduate pada akhir tahun 1999, pada awal tahun 2000, kembali dari luar negara, dari Australia pada waktu itu, pasaran pekerjaan pada waktu itu, gaji graduan adalah sekitar 1,500 hingga 2,500 ringgit. Ada yang dapat lebih tetapi kita boleh minta. Pasaran pada waktu itu sanggup membayar sebanyak 1,500 hingga 2,500 ringgit. Itu tahun 2000. 20 tahun berlalu, gaji anak-anak kita, sahabat-sahabat kita yang keluar daripada universiti, ramai yang masih sanggup menerima pendapatan 1,250 atau 1,500 ringgit. Dalam tempoh 20 tahun ini, inflasi meningkat dari tahun ke tahun. Setiap tahun inflasi meningkat. Tetapi pendapatan kita mendatar. Peningkatan pendapatan kita adalah agak minimum. Apabila kos sara hidup meningkat dengan peningkatan inflasi, tetapi pendapatan kita cukup mendatar, apa yang berlaku? Tekanan kos sara hidup. Kita selalu bercakap tentang kos sara hidup, tetapi itu merupakan sebahagian daripada komponennya. Apabila kita bercakap tentang kehidupan seseorang itu, dia ada dua komponen, pendapatan dengan perbelanjaan. Ya, pendapatan stagnan. Jika pendapatan itu agak mendatar, tetapi perbelanjaannya sebab inflasi itu berterusan meningkat, maka apabila tekanan peningkatan kos itu cukup tinggi dan pendapatan itu agak stagnan untuk beberapa tahun, maka rakyat mula merasa tekanan itu. Dan apabila kita bercakap tentang pertumbuhan ekonomi, kita bercakap tentang KDNK. KDNK 5% setahun. Saya orang Kelantan, turun di Kelantan tanya, Pak Cik tahu Pak Cik, KDNK 5% tahun ni? Orang Kelantan tanya apa? Nama rima KDNK ni. Apakah benda KDNK ni? Rakyat tak nak tahu all this jargon, cerita-cerita ini. Rakyat ingin merasa pertumbuhan ekonomi tersebut. Tetapi apabila data-data ekonomi menunjukkan berlaku pertumbuhan, tapi rakyat di bawah tidak merasainya, maka ada sesuatu yang perlu dilihat semula, dan inilah antara perkaranya, dan antara benda paling penting adalah berkaitan dengan struktur ekonomi kita. Pada suatu waktu kita merupakan sebuah negara komoditi, bergantung pada pertanian, kemudian kita ke negara industri. Tetapi apabila negara lain bersaing dengan teknologi tinggi, kita seolah-olah terlekat. Kita tak ke depan, kita tak ke belakang. Kita tak boleh menjadi sebuah negara berasaskan kos yang rendah, kerana ada negara lain yang dapat mengeluarkan produk dengan kos yang lebih rendah. Namun kita tak boleh bersaing dengan negara yang menggunakan teknologi tinggi, kerana kita masih belum sampai di situ. Sebab itulah struktur ini merupakan antara perkara yang perlu diteliti dan dilihat semula. Saya ada 13 saat sahaja lagi. Saudara-saudari, saya ingin sentuh lebih 1 minit berkaitan dengan menangani jurang kekayaan dan pendapatan. Ini merupakan penekanan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin di peringkat awal kita merangka Wawasan Kemakmuran Bersama ini. Beliau menjelaskan bahawa peri pentingnya dalam kita bercakap tentang merangka satu wawasan untuk negara, peri pentingnya bahawa kita dapat menangani jurang-jurang ini. Dan kita lihat pada 4 jurang utama. Jurang di antara kelas pendapatan, di antara kaya dan miskin. Jurang di antara kumpulan etnik, yang kedua. Yang ketiga, jurang pembangunan antara wilayah. Sedar atau tidak, 40% pertumbuhan ekonomi negara berada di Kuala Lumpur dan Selangor. Negara kita dari Perlis sampailah ke Sabah. Tetapi 40% pertumbuhan ekonomi berada di Kuala Lumpur dan Selangor. Sebab itu, antara jurang yang ingin kita rapatkan adalah jurang antara wilayah. Yang terakhir sekali adalah jurang dalam rantaian bekalan. Ini kajian telah dibuat. Rantaian bekalan ini pelbagai industri. Dan dalam kajian yang dibuat paling jelas sekali adalah dalam rantaian bekalan ikan. Ini semua orang bercakap.
kata ikan mahal dan sebagainya. Apabila dibuat kajian dalam rantaian bekalan ikan ini, daripada nelayannya sehingga pemborongnya, kepada peraih, kepada pemborong, pada peruncit, kepada pengguna, dibuat analisa. Siapakah dalam rantaian ini yang mendapat keuntungan paling sedikit? Yang paling sedikitnya adalah nelayan. Yang paling bekerja keras adalah nelayan. Jumlah pendapatan atau hasil mereka tidak setimpal dengan usaha gigih dan kerja keras mereka. Sebab itu apabila kita bercakap tentang jurang dalam rantaian bekalan ini, kita memberi penekanan kepada usaha untuk memastikan semua pihak dalam rantaian ini dapat merasa hasil titik peluh mereka dengan adil dan saksama. Apabila kita berjaya menstruktur semula ekonomi, kemudian kita berjaya merapatkan keempat-empat jurang ini, maka kita dapat lahirkan sebuah negara yang bersatu, makmur dan bermaruah, serta menjadi sebuah negara yang menjadi paksi kepada pembangunan ekonomi di Asia. Itu merupakan kerangka asas dan ini adalah 15 prinsip panduan saya jelaskan tadi, 7 teras strategik telah dijelaskan, 8 pemboleh daya dan sasaran. Ini saya sebut jelas. Di peringkat awal pelaksanaan atau pembentukan kerangka WKB ini, kita memberi penekanan kepada outcomes. Apakah sasaran yang ingin kita capai? Apakah matlamat kita, ke mana kita ingin bawa industri ini, ke mana kita ingin membawa ekonomi negara dan sebagainya. Ada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Namun begitu, disebabkan COVID-19, ada sasaran-sasaran ini yang terpaksa dilihat semula, dikaji semula, diteliti semula, dan saya dimaklumkan bahawa pihak EPU sekarang ini melihat semula sasaran-sasaran yang telah ditetapkan mengambil kira perkembangan ekonomi semasa. Saya rasa itu sahaja sedikit penjelasan ringkas berkaitan dengan wawasan kemakmuran bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhormat Tan Sri dan sidang hadirin sekalian, sama-sama kita berdiri untuk memulakan acara dengan nyanyian Negaraku. Sidang hadirin dipersilakan duduk. Yang amat berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri. Yang berhormat Senator Dr. Muhammad Razif bin Mat Jidin, Menteri Kanan Pendidikan, merangkap ahli Lembaga Pemegang Amanah Institut Masa Depan Malaysia. Yang berusaha Encik Muhammad Nizam bin Mahsyar, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Masa Depan Malaysia.
Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Marzuki bin Muhammad, Ahli Lembaga Pemegang Amanah Institut Masa Depan Malaysia. Yang Mulia Tunku Azila Tunku Aziz, Pengarah Operasi Institut Masa Depan Malaysia. Ahli Jemaah Menteri, Timbalan Menteri, Tan Sri Tan Sri, Datuk Seri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sesi Balai Rakyat Makmur Bersama Kuala Lumpur ini merupakan pembuka tirai kepada siri jerayawara seumpamanya yang telah dijadualkan. Dan sesi Balai Rakyat ini merupakan salah satu daripada usaha untuk mendapatkan maklum balas dan melakukan tinjauan lapangan bagi menjembatani aspirasi pemimpin negara dengan harapan yang didambakan oleh rakyat seluruhnya. Wawasan Kemakmuran Bersama merupakan agenda nasional yang bakal mengisi makna pembangunan negara secara inklusif dan dinamik bagi negara berdepan dengan cabaran baharu pembangunan global. Makmur Bersama ini adalah sebuah agenda yang memenuhi hubungan kesalingan di antara pemimpin dan rakyatnya, dan pastilah untuk menjayakannya memerlukan dukungan di segenap peringkat. Bagi memberikan gambaran dan hasrat serta nilai di sebalik Makmur Bersama Kuala Lumpur, sama-sama kita saksikan bingkisan ini. Dunia berkembang pesat. Malaysia berdepan cabaran ekonomi dunia yang berubah pantas. Kita terbelenggu. Pemanfaatan teknologi adalah rendah. Jurang miskin kaya meluas. Kekayaan tertumpu dalam kelompok tertentu. Sumber asli tidak lagi menjadi jaminan. Tindakan afirmatif tidak cukup membina upaya. Malah, negara turut terpalit rasuah dan salah guna kuasa. Kini, Malaysia memerlukan picu ekonomi baru yang membawa pembangunan untuk semua, menangani jurang pendapatan ke arah negara bermaruah dan bersatu. Marilah bersama-sama saya untuk bina semula negara kita dan kembalikan kegemilangannya. Kini masanya untuk kita bersama membina realiti baru, membantu mereka yang memerlukan, memanfaatkan kaedah dan teknologi baru, bersama memastikan keperluan asasi dipenuhi dengan cara yang sejahtera, membantu bukan hanya diri sendiri, bahkan jiran tetangga, membina jenama antarabangsa, menjadi pemain ekonomi bertaraf dunia. Inilah masanya kita makmur bersama. Sidang hadirin, ini masanya untuk kita memulakan acara dengan penuh takzim mempersilakan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin untuk menyampaikan ucapan sebagai pengisian sesi Balai Rakyat Makmur Bersama Kuala Lumpur. Kita berikan tepukan kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya Berhormat Senator Dr. Muhammad Razi bin Muhammad Jidin, Menteri Kanan Pendidikan, Yang Berusaha Encik Nizam bin Mahsyar, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Masa Depan Malaysia, Yang Bahagia Datuk Dr. Haji Marzuki bin Muhammad, Ahli Lembaga Pemegang Amanah Institut Masa Depan Malaysia, Yang Mulia Tunku Azila Tunku Aziz, Pengarah Operasi Institut Masa Depan Malaysia, Yang Berhormat Menteri-Menteri, Timbalan-Timbalan Menteri, Tan Sri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Slow je. Belah petang ya. Saya ingin doakan saudara dan saudari
sehat walafiat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya kita dapat bersama-sama hadir di sesi Balai Rakyat atau Town Hall Makmur Bersama pada petang yang berbahagia ini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Institut Masa yang telah sudi menjemput saya untuk hadir ke majlis yang penting ini. Institut Masa telah terlibat dari awal bersama-sama dengan kerajaan untuk membangunkan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Wawasan ini yang menjadi teras utama dasar-dasar kerajaan adalah bertujuan untuk merapatkan jurang ekonomi dalam masyarakat dan seterusnya mewujudkan sebuah negara yang maju, makmur dan bersatu padu dengan segala hasil kemakmurannya dikongsi secara adil dan saksama oleh setiap lapisan masyarakat tanpa mengira kumpulan pendapatan etnik dan wilayah. Sesi Balai Rakyat atau Town Hall ini adalah sebahagian daripada inisiatif berterusan kerajaan dengan kerjasama Institut Masa untuk memperjelaskan hasrat wawasan kemakmuran bersama sebagai aspirasi utama kerajaan. Wawasan ini mempunyai 3 objektif utamanya, iaitu pertama untuk menstruktur semula ekonomi ke arah yang lebih progresif, berpaksikan ilmu dan bernilai tinggi. Kedua, menangani jurang ekonomi antara kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan rantaian bekalan untuk membela dan meningkatkan keupayaan semua rakyat supaya tiada yang ketinggalan. Dan ketiga, menjadikan Malaysia sebuah negara yang bersatu, makmur dan bermaruah serta seterusnya muncul sebagai paksi ekonomi Asia. Untuk mencapai tujuan ini, kerajaan akan menumpukan pada usaha untuk memastikan pembangunan ekonomi yang lestari, mencapai pertumbuhan yang mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif, mengembangkan ekonomi dan peluang ekonomi berdasarkan aktiviti pertumbuhan ekonomi utama, menangani jurang pendapatan dan kekayaan rakyat, membasmi kemiskinan dan mengurus kumpulan-kumpulan isi rumah B40 ataupun B40, termasuklah golongan mudah terjejas atau vulnerable groups dan terpinggir, dan membentuk masyarakat yang bersatu padu tanpa prasangka. Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 digubal berasaskan analisa yang mendalam mengenai isu-isu yang dihadapi oleh rakyat dan negara kita dalam usaha untuk melonjakkan tahap pencapaian ekonomi dan mengagihkan kekayaan negara secara adil dan saksama. Antara isu-isu utama yang dikenal pasti ialah pertumbuhan ekonomi negara kita masih belum mencapai potensinya yang sebenar. Ini termasuk dalam bidang-bidang seperti teknologi maklumat dan komunikasi serta jentera dan peralatan lain yang masih memerlukan lonjakan pelaburan untuk menjana pertumbuhan yang lebih rancak. Selain itu, perbelanjaan untuk penyelidikan dan pembangunan juga masih berada di tahap yang rendah, iaitu sekitar 1.4% saja kepada KDNK negara. Keadaan ini telah menghalang penerimagunaan lebih meluas teknologi termaju ataupun otomasi oleh industri serta menghadkan inovasi dan peningkatan produktiviti. Kepelbagaian produk dan perkhidmatan di negara kita juga masih belum mencapai tahap optimum dengan kebergantungan pada ekspor berasaskan komoditi secara relatifnya masih tinggi.
Sebahagian besar pula industri juga masih berada dalam kategori nilai ditambah yang rendah dengan penggunaan teknologi yang minima. Selain daripada isu-isu ini, jurang antara kumpulan pendapatan, etnik dan wilayah masih wujud walaupun pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Kadar upah yang diterima oleh pekerja negara ini yang diukur berdasarkan peratusan bahagian pampasan pekerja kepada KDNK juga masih rendah, iaitu sekitar 35.7% berbanding antara 46 hingga 52% yang diterima oleh pekerja di negara-negara maju. Persaingan yang tidak adil dalam pasaran akibat amalan monopoli dan pencatutan, gejala rasuah dan ketirisan yang menjejaskan pertumbuhan dan juga pengagihan ekonomi yang adil dan saksama serta ekonomi Bumiputera yang tidak berkembang seiring dengan pembangunan dan kemajuan negara juga masih membelenggu usaha kita untuk mencapai cita-cita kemakmuran bersama. Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 digubal dengan mengambil kira semua situasi ini untuk menangani isu-isu yang menghambat keupayaan negara untuk bangkit sebagai sebuah negara maju yang hasil kemakmurannya dapat dikongsi oleh seluruh rakyat secara adil dan saksama, maka kerajaan akan melaksanakan pelbagai inisiatif yang terangkum dalam 7 teras strategik. Pertama, menstruktur semula ekosistem perniagaan dan industri bagi mencapai status negara maju. Keduanya ialah mengenal pasti aktiviti-aktiviti pertumbuhan ekonomi utama ataupun Key Economic Growth Activities, KEGA, yang berpotensi untuk dibangunkan secara lebih meluas seperti hub keuangan Islam, ekonomi digital, industri kandungan, otomasi, pengangkutan, logistik, dan mobiliti lestari, hub makanan halal, ekonomi pesisiran dan maritim, tenaga boleh baru, ekonomi hijau dan lain-lain lagi. Ketiganya, mentransformasi modal insan negara melalui program latihan profesional dan peningkatan kemahiran tenaga kerja. Keempat, ialah meningkatkan kecekapan pasaran buruh dan produktiviti pekerja seiring dengan peningkatan peratusan bahagian pampasan pekerja kepada KDNK negara. Kelima ialah mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memastikan semua kelompok masyarakat khususnya golongan B40 dilindungi. Dan keenam ialah mewujudkan keterangkuman wilayah dengan memastikan pembangunan negeri dan wilayah dilaksanakan secara saksama, termasuklah di Sabah dan Sarawak. Dan ketujuh ialah memperkukuhkan modal sosial ataupun social capital menerusi penglibatan rakyat dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang akan meningkatkan tahap kepercayaan rakyat pada institusi masyarakat dan negara serta memperkukuhkan perpaduan. Saya boleh katakan bahawa WKB 2030 ini adalah kesinambungan daripada usaha-usaha yang telah dilaksanakan pada masa lalu untuk melonjakkan pertumbuhan ekonomi negara dan juga merapatkan jurang ekonomi dalam masyarakat dengan mengambil kira realiti dan cabaran baru yang dihadapi oleh negara baik di peringkat serantau maupun di persada antarabangsa. Pelaksanaan WKB 2030 dalam tempoh 10 tahun akan datang akan diterjemahkan melalui program, inisiatif dan projek-projek pembangunan dalam rancangan Malaysia 5 tahun iaitu RMK 12 dan RMK 13 di semua peringkat kementerian
jabatan dan agensi. Walaupun beberapa inisiatif khusus sama ada di pihak kerajaan maupun yang diterajui oleh pihak industri akan turut juga dilaksanakan. Dan bagi memastikan objektif yang telah ditetapkan dalam WKB 2030 ini tercapai, maka setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, projek dan inisiatif wawasan ini akan diberi KPI dan sasaran mengikut kluster 15 aktiviti pertumbuhan ekonomi utama ataupun KEGA yang akan diberi fokus secara berperingkat sepanjang 10 tahun pelaksanaan wawasan ini. Sehubungan itu, bagi menjayakan WKB 2030, sebuah agensi khusus iaitu Unit Penyampaian Kemakmuran Bersama ataupun Shared Prosperity Delivery Unit yang dikenali sebagai SEPADU telah pun ditubuhkan sejak bulan Mac 2020 untuk menerajui fungsi koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program inisiatif projek di bawah WKB 2030. Memandangkan WKB 2030 merupakan dasar teras dalam pembangunan negara dalam tempoh 10 tahun yang akan datang, maka satu mekanisme pemantauan di peringkat tertinggi perlu ditubuhkan supaya objektif wawasan ini dicapai dan seterusnya memberikan impak positif secara langsung kepada rakyat dan negara. Dan oleh itu, kerajaan akan menubuhkan Majlis Tindakan Kemakmuran Bersama MTKB yang akan dipromosikan oleh saya sendiri, yang mana SEPADU akan bertindak sebagai Sekretariat Majlis serta jawatan kuasa yang ada di bawahnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya sedar bahawa pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia memberikan kesan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi kebanyakan negara termasuklah Malaysia. Sektor-sektor ekonomi di negara kita telah terjejas dan pada masa ini berada dalam proses pemulihan. Situasi ini pastinya memberikan kesan kepada unjuran pencapaian objektif wawasan kemakmuran bersama menjelang tahun 2030. Saya merasakan bahawa pelaksanaan inisiatif di bawah WKB 2030 seperti yang ditentukan di peringkat awal wawasan ini digubal mungkin perlu diteliti semula dengan mengambil kira kesan pandemik COVID-19 ini. Pada masa ini, kesan pandemik COVID-19 terhadap beberapa teras strategik WKB 2030 sedang pun ditangani menerusi inisiatif prihatin dan penjana. Misalnya bagi teras 1 dan 2 WKB iaitu ekosistem perniagaan dan industri serta aktiviti pertumbuhan ekonomi utama, kerajaan melalui Geran Khas Prihatin PKS Mikro telah menyalurkan bantuan keuangan secara one-off khusus untuk PKS Mikro meringankan beban keuangan perniagaan yang terjejas akibat wabak COVID-19 ini. Sebanyak 1.63 bilion ringgit telah disalurkan kepada 544,688 PKS Mikro yang layak. Selain itu, sebanyak 9.57 bilion ringgit telah diluluskan kepada 20,769 PKS yang layak di bawah program Special Relief Fund di SRF dan sebanyak 28.7 juta telah disalurkan kepada 171 PKS yang layak di bawah program Penjana SME Financing ataupun SPF. Hampir 300 permohonan juga telah diterima di bawah inisiatif pembiayaan mudah Bumiputra MARA dan PUNB yang melibatkan jumlah pembiayaan sebanyak 173.6 juta ringgit. Bagi teras 3 dan 4, iaitu modal insan dan pasaran buruh dan pampasan pekerja, antara inisiatif utama ialah program subsidi upah.
sebanyak 10.4 bilion ringgit subsidi upah telah pun diluluskan yang memanfaatkan lebih 2.6 juta pekerja dan lebih 321,000 majikan. Dan di bawah program kemahiran dan peningkatan kemahiran, sebanyak 500 juta ringgit telah pun disalurkan kepada 8 agensi. Dan bagi teras 5 dan 7, iaitu kesejahteraan sosial dan modal sosial pula, kerajaan telah pun menyalurkan sebanyak 11.1 bilion ringgit wang tunai. 11.1 bilion ringgit wang tunai. Tak tepuk tangan pun tak apa. Khusyuk dan tawaduk nampaknya. Banyak duit tu. Kepada 10.6 juta penerima. Boleh tepuk sekali lagi. Yang ini adalah di bawah inisiatif Bantuan Prihatin Nasional dan menerusi bantuan sosial bagi golongan mudah terjejas sejumlah 61.7 juta telah disalurkan kepada 205,000 penerima yang merangkumi kumpulan OKU, Ibu Tunggal dan kumpulan sukarelawan khidmat bantu di rumah. Terima kasih. Baru-baru ini saya juga telah melancarkan program jaringan digital negara atau kita panggil Jendela yang bertujuan untuk mengurangkan jurang digital di kawasan terpencil. Fasa 1 yang bermula sekarang akan memperluaskan liputan jalur lebar mudah alih 4G daripada 91.8% kepada 96.9% di kawasan berpenduduk. Mempertingkatkan kelajuan jalur lebar mudah alih daripada 25 megabit per saat kepada 35 megabit per saat serta membolehkan 75 juta premis mendapat akses kepada jalur lebar talian tetap berkelajuan gigabit. Jendela akan memberi manfaat kepada mahasiswa seperti Fiona Mosibin yang menunjukkan betapa pentingnya pengurusan jurang digital yang baik untuk membantu mendorong mobiliti sosial warga Malaysia untuk mencapai potensi mereka yang sebenarnya. Selain itu, kajian semula pendapatan garis kemiskinan, iaitu PLI, serta pengukuhan indeks kemiskinan multidimensi, MPI, adalah antara agenda penting yang disebutkan dengan jelas dalam dokumen WKB ini. Ia telah membolehkan kita mempunyai perancangan yang lebih besar dan lebih berkesan dalam menguruskan kemiskinan dan golongan rentan ekonomi. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, WKB 2030 berhasrat untuk mencapai makna kesejahteraan dan kemakmuran yang sebenar. Kita seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira perbezaan kaum, agama dan wilayah mesti makmur bersama-sama. Kemakmuran tidak bermakna apabila ia hanya dikecapi oleh sebahagian rakyat, manakala sebahagian lagi ketinggalan di belakang. I would like to assure you, under the Shared Prosperity Vision 2030, nobody will be left behind. Prosperity is colorblind. It must not discriminate against anyone. All of you, regardless whether you are Malay, Chinese, Indian, Sikh, Iban, Kadazan, Dusun, Murut, Bidayu, Bajau, Melanau, orang asal, all of you have the right to be prosperous and successful in this country of yours. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 adalah sebuah model yang dibangunkan dengan citra Malaysia. Apabila dilaksanakan dengan betul, saya percaya WKB akan dapat menjadi model penyelesaian pada masalah ketidaksamaan global ini. Kita rakyat Malaysia semuanya adalah pemacu Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Maka marilah kita membawa idea ini ke hadapan. Dan marilah kita menggerakkan seluruh kekuatan dan kudrat kita untuk terus maju
dalam keadaan yang amat mencabar pada masa ini. Hanya dengan melakukannya bersama, kita akan dapat membina kemakmuran dan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Malaysia, insya-Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepukan untuk Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin. Dipersilakan Tan Sri untuk terus berada di pentas dan izinkan saya Tan Sri menemani Tan Sri bagi acara selanjutnya. Tan Sri, terima kasih. Saya kira suatu panduan yang sangat besar artinya kepada kita semua, Tan Sri. Dan seperti selayaknya sebagai sebuah sesi balai rakyat, Tan Sri, pihak penganjur telah pun memberikan undangan bersekali dengan ruang kepada sekalian yang hadir ini. Tan Sri, kami sempat mengimpunkan 153 soalan kesemuanya. Namun pastinya kita tidak akan sempat menangani kesemuanya. Namun begitu Tan Sri, pihak penganjur memberikan jaminan seberapa banyak yang sempat kita tangani dalam sesi ini. Selebihnya soalan berkenaan akan dimajukan kepada agensi dan agensi akan menangani setiap satu soalan. Jadi saya yakin 153 itu adalah dalam kalangan tuan-tuan yang hadir di dalam dewan ini. Tuan-tuan, kita berikan tepukan terlebih dahulu kepada semua agensi yang bakal menjawab soalan tuan-tuan nanti, insya-Allah. Dan juga ini merupakan sebahagian daripada sesi Jerayawara, di mana untuk episod berikutnya ini merupakan makmur bersama Kuala Lumpur. InsyaAllah akan ada sesi yang menyusul nanti bakal dimaklumkan. Dan juga mungkin insyaAllah mudah-mudahan kesempatan model yang sama bagi kita mendapatkan maklum balas dari lapangan, dan ini merupakan pendekatan yang sifatnya secara bottom up. Tan Sri, izinkan saya kalau kita mulakan untuk menerima soalan yang pertama. Saya dimaklumkan soalan pertama daripada Profesor Siva Murugan Pandian. Prof Siva ni selalu menjadi tetamu di TV, tapi hari ini dia nak bertanya, Tan Sri. Kita berikan ruang. Silakan. Tolong majukan tali mikrofon kepada Prof Siva. Silakan. Ada, Syed. Terima kasih Saudara Syed selaku pemuda acara. Yang Amat Berhormat Tan Sri, selamat petang dan salam sejahtera. Saya Siva Murugan Pandian dari Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, USM. Soalan saya, Tan Sri, sejak kebelakangan ini banyak digunakan pakai istilah politik identiti dalam perbincangan hal ehwal kenegaraan. Yang Amat Tan Sri, bagaimanakah pentadbiran Tan Sri dapat memastikan ini tidak akan sama sekali menggugat pencapaian atau agenda makmur bersama yang bertujuan untuk membolehkan kita mengatasi jurang etnik, wilayah, pendidikan dan kelas sosial, dan pada waktu yang sama mempertahankan muafakat kehidupan berukun yang menjadi asas pembinaan negara ini. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Prof. Silakan Tan Sri. Ya, pertamanya saya ucapkan terima kasih kerana sesi ini saya fikir adalah baik untuk kita dapat mendengar dan memberikan pendapat dan pandangan berkenaan dengan subjek utama yang kita sedang bincangkan, iaitu wawasan kemakmuran bersama. Politik identiti, kalau dengan bahasa orang biasa dia kata politik ras, ataupun yang juga disebut sebagai soal isu perkauman. Prof tanya itu dia pasal dia pakar daripada universiti. Bagi saya ini isu memang masih lagi melanda negara kita. Kadang-kadang trennya meningkat, kadang-kadang menurun ikut keadaan dan masa. Dan dengan media sosial yang sekarang ini sudah jadi salah satu daripada alat hubungan yang cukup berkesan, maka masyarakat mudah orang kata tersentuh. Sama ada yang mencakap itulah soal kaum ke ataupun soal isu-isu pendapatan, malah soal isu agama pun, ini dikaitkan dengan soal ini. Dan disebabkan itu maka timbul rasa kurang senang yang menimbulkan soal menjejaskan hubungan antar kaum dan sebagainya. Saya berpendapat hal seperti ini tidak boleh berterusan. Mesti ada satu usaha dibuat supaya walaupun tak boleh dihapuskan secara keseluruhan, bagaimana sekalipun kita akan sedar bahawa di dalam negara kita ini kita mempunyai masyarakat pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai keturunan. Masing-masing ada sentimen masing-masing. Tapi walaupun begitu, yang penting dia tidak harus membawa kesan yang tidak baik. Contohnya kalau dia menentukan soal pengagihan kekayaan dalam negara. Orang Melayu yang menjadi sebahagian komponen besar dalam masyarakat merasakan bahawa mereka belum lagi cukup dibela. Mereka perlukan lebih, walaupun kalau ingat dahulu sudah ada pun dasar ekonomi baru. Tetapi
kita teliti sekarang banyak ketirisan, banyak orang kata perkara-perkara yang tidak begitu baik berlaku, maka rasa tidak puas hati itu masih ada. Tetapi kita sedar juga di kalangan masyarakat kita yang lain, baik China, India, isu yang sama juga ada. Ada juga di kalangan mereka orang yang tidak berupaya, yang miskin, yang berpendapatan rendah. Perasaan yang sama juga ada. Jadi soalnya apa dasar dan cara kerajaan Perikatan Nasional sebagai contoh nak lakukan supaya dalam kita nak address kepincangan dan kelemahan-kelemahan tadi tidak dilihat sebagai tindakan yang berbentuk perkauman atau mirip untuk satu saja dan lupakan pihak yang lain. Sebab itulah dalam dasar kemakmuran bersama yang saya telah sebutkan tadi dan bolehlah dibaca dalam dokumen yang tebal itu, kita menekankan ini. Ya, tidak dapat dielakkan akan ada sentimen sebegitu, tetapi yang pokoknya ialah apa yang patut kita lakukan. Dan ini yang akan kita tekankan untuk tempoh yang mendatang. Dan kita akan, saya kira, menganjurkan beberapa inisiatif tertentu. Kalaulah isu yang berkaitan dengan soal ekonomi, jurang ekonomi antara kaum yang kita jelas tahu masih berlaku, apa inisiatif yang boleh kita buat supaya jurang itu dapat mengecil ataupun dapat dihapuskan. Dan disebabkan itu, ini perlu kita laksanakan dalam tempoh 10 tahun akan datang. Kalau itu saja sebagai contoh utama, saya lihat antara isu-isu pokok ialah isu soal ekonomi. Rasa tidak puas hati disebabkan oleh mereka tidak mempunyai pendapatan yang cukup. Boleh kita uruskan dalam langkah-langkah kita, dalam dasar kita ini, saya kira isu itu akan dapat kita tangani secara yang lebih baik, insyaAllah. InsyaAllah dalam tempoh 10 tahun ini. Tan Sri, saya mempersilakan seterusnya soalan yang kedua, Dato' M. Ali. Silakan, Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tan Sri. Saya Ali dari SKL, Senakan Kuala Lumpur. Tanya kepada masa dalam buku ini ada aim, the primary aim of the shared prosperity vision is to provide a decent standard of living to all Malaysians by 2030. Bagi pihak SKL, saya ingin mohon maklumkan rancangan panjang masa untuk memastikan menyelamat KL dari overdevelopment, but based on balanced, sustainable development, taking the overall environment, social and humanity factors into consideration. This is to provide decent quality of life to the warga Kota Kuala Lumpur. Terima kasih, Tan Sri. Dato' Ali dari Selamatkan KL, Tan Sri. Ya, mungkin perlu diselamatkan. Saya setuju 100% apa yang disebutkan oleh saudara tadi. Kerana dalam kita menyebutkan isu dan masalah pembangunan, tapi Kuala Lumpur sebagai kota metropolitan memang pesat membangun. Tetapi seharusnya kepesatan itu tidak membawa kesan yang buruk kepada tahap kualiti kehidupan rakyat yang khususnya yang ada di Bandaraya Kuala Lumpur. Sebab itu pertamanya saya percaya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ataupun Kementerian Wilayah Persekutuan yang bertanggungjawab dari segi pembangunan Kuala Lumpur dan juga lain-lain lagi di bawah wilayah persekutuan sudah ada perancangan umpamanya plan struktur Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Structural Plan yang saya kira bila dirancang dan dilaksana dipamer menerima pelbagai-bagai input pro dan kontra, biasa begitu. Saya pun melihat dengan teliti perkara-perkara itu, kawasan-kawasan hijau sebagai contoh yang nak dibangunkan untuk tujuan tertentu, sungai-sungai kita ataupun kawasan-kawasan reserve hutan yang masih kekal. Kalau ada usul dan cadangan nak dibangunkan, apakah dia bertentangan dengan pelan tadi ataupun dia selari dengan matlamat yang kita sebutkan sebagai kelestarian alam sekitar, sustainability of the environment. Bagi saya itu utama. Jadi saya bercita-cita kalaupun Kuala Lumpur sudah pun dimajukan, masih ada usaha yang boleh dibuat, disebutkan oleh diselamatkan, inverted comma lah. Saya tak fikir keadaan begitu teruk sekali, supaya segala bentuk pembangunan baik dari segi fizikal, sosial, ekonomi, industri ataupun alam sekitar, infrastruktur dan sebagainya itu mesti mengambil kira tentang kelestarian supaya keadaan kehidupan masyarakat dan pengguna ataupun penduduk di sini tidak akan terkesan secara buruk disebabkan overdevelopment. Pembangunan yang terlalu pantas tidak dikawal
sehingga kawasan-kawasan padang jadi pembangunan rumah-rumah dan flat yang tinggi. Memang ada kecenderungan, saya fikir dari sudut setengah-setengah pihak yang nak mencari keuntungan, laba saja, dengan tidak mengambil kira tentang kesan pada kehidupan dan kualiti kehidupan. Tendensinya adalah untuk membuat begitu. Tetapi kalau agensi penguatkuasa, bandaraya, kementerian ataupun jabatan-jabatan yang bertanggungjawab di wilayah persekutuan sentiasa meletakkan itu sebagai satu perkara yang penting dan utama. Jangan terlalu pesat membangun kesan buruk pada masyarakat. Maka saya kira dia mesti menggunakan sepenuh kebijaksanaan, discretion, cara. Walaupun undang-undang ada, kadang-kadang dilanggarnya. Ataupun tidak ada penguatkuasaan, dia akan buat juga. Yang tidak dibolehkan, dilakukan juga. Itu akan bawa kesan buruk. Jadi bagi saya setuju sangat. Jadi tanggungjawab ni tanggungjawab bersama lah, insyaAllah. Tan Sri, saya jangkakan soalan daripada Selamatkan Kuala Lumpur tu akan keras sikit. Nampaknya depan Tan Sri lembut soalannya, Tan Sri. Baik nampaknya hari ini Selamatkan Kuala Lumpur. Saya mempersilakan seterusnya Puan Anita Akilah Hyong. Boleh kita majukan mikrofonnya? Yang amat berhormat Tan Sri Moderator, nama saya Anita Akilah Hyong, President of Green Lifestyle Association and Kuala Lumpur Selangor Coalition of Women's Organisation. I'm also the Deputy President for National Council Women Organisation, Majlis Pertubuhan Kebangsaan Wanita Malaysia. My question is, what is the direct benefits to assist women empowerment to ensure family development in all aspects of economy, social well-being and health for the urban and urban poor communities? Contohnya masyarakat bandar kelas menengah namun disebabkan kos sara hidup yang tinggi dengan pendapatan yang sederhana mengakibatkan mereka tidak lagi mampu menyara keluarga. Itu soalan pertama. Soalan kedua, what can we as NGO help to engage and promote unity, perpaduan, among community and our neighbourhood? Contohnya persatuan-persatuan kami boleh mengadakan program perpaduan secara seperti kesukanan atau festival online and offline. Terima kasih. Pastinya matlamat yang kita gariskan di dalam wawasan kemakmuran bersama mestilah semua pihak, termasuk kalau di sudut gender, baik lelaki atau wanita, penting. Dan kita pasti juga menekankan tentang perlunya ada fokus khususnya pembangunan untuk family dan women's. Itu bagi saya perkara yang tak boleh kita abaikan. Dari segi dasar kerajaan pun sekarang pun kita sudah ada satu kementerian. Sama ada cukup dengan kementerian itu saja atau langkah-langkah yang lain yang perlu kita ambil, ini perlu kita lihat untuk dari segi jangka sekarang dan juga jangka ke hadapan. Sebab itu bagi saya isu-isu wanita per se itu satu yang kita faham. Saya fikir engagement proses sentiasa diambil oleh pihak kementerian dan agensinya untuk mendapat maklum balas dan apakah langkah-langkah susulan supaya kumpulan wanita terutama dan keluarga kadang tak boleh diasingkan, tidak tersisih daripada arus pembangunan. Dan sekarang ini kita mahu supaya peratusan pelibatan wanita dalam pembangunan negara, khususnya kata lambat dalam soal decision making. Ya, kita dah ada dasar sejak dulu lagi, pentadbiran kerajaan dulu dan sekarang ini kita teruskan. Berapa peratusan daripada jumlah katakan decision makers dalam semua bidang, terutama dalam bidang korporat, dalam board of directors ataupun badan-badan tertentu. Belum tercapai lagi, saya bersetuju. We have not achieved very much. So there's still a long way to go. Soal yang dibangkit tadi, soal macam disebabkan oleh kerana isu dan masalah mereka hadapi, pendapatan yang tidak cukup, lebih lagi kalau tinggal di Kuala Lumpur. Ya, saya faham sangat. Kalau hanya orang kata tetapkan paras kemiskinan baru tadi, ya, yang kita sebutkan diputuskan oleh kerajaan sudah naik daripada 980 kepada 2080 ringgit kalau tak silap saya. Maka lebih ramai yang akan tergolong dalam golongan itu. Itu tidak merupakan satu petanda yang baik. Terutamanya ialah wanita. Jadi soalnya bagaimana kita nak menangani soal ini. Saya tak fikir di sini kita boleh
selesaikan semua masalah itu. But engagement proses antara kerajaan, badan-badan yang mewakili wanita seperti NCWO dan lain lagi yang saya tahu sebahagian besar adalah yang dipimpin oleh wanita, perlu secara berterusan buat engagement dan lihat apa tindakan-tindakan yang berpatutan yang boleh kita ambil secara segera. Soal katakanlah menggalakkan wanita untuk menceburi bidang ekonomi. I believe a lot of women now are involved in that, in small businesses, in doing their own online business, which I saw yesterday at my function. Ya, dan ini satu bidang-bidang yang boleh dimajukan untuk membolehkan mereka mendapat pendapatan yang lebih baik. Kalau di bandar, di Kuala Lumpur, setakat 2-3 ribu tidak mencukupi. So tekanan terhadap kumpulan begini di kawasan-kawasan bandar atau urban areas lagi besar lagi. Jadi kalau kita faham hakikat itu, kena ada usaha dibuat. Dan saya fikir sebahagian daripada sasaran yang telah disebutkan dalam inisiatif WKB is to address that issue. Bila kita sebutkan kemakmuran bersama, bukan saya saja makmur, wanita tidak makmur. This is the move that we need to do. Saya percaya di peringkat sepadu yang jadi sekretariat kita ini boleh meliti lebih lanjut. If NCWO has got certain ideas, pandangan yang agak tertentu yang wajar kita fikir dan kita duduk bersama-sama bincang, sila kemukakan pada kita. Terima kasih. Soal perpaduan, kalau saya boleh jawab, itu matlamat kita. What is important in WKB, at the last part of it, is ensuring there is national unity. Yang ini, teras ini saya kira sejak zaman kerajaan-kerajaan dahulu sampai sekarang. Nak kata kita tidak berjaya, tidak juga. Tapi dalam keadaan tertentu, isu perpaduan ini terancam oleh masalah-masalah yang lain seperti isu perkauman, isu keselamatan dan sebagainya. So this is where not just government, I do agree, the private sector, the NGOs can play the role, working together in tandem with government and of course the ministries concerned, which I have created especially for Kementerian Perpaduan Negara, boleh menjadi orang kata pendorong, penggalak supaya bidang aspek integrasi, hubungan kerjasama, aktiviti-aktiviti kebersamaan, bidang sukan, bidang budaya. We find where there is a common area and ground for us to work together. Kalau itu kita tingkat dan kita laksanakan dengan lebih kerap, lebih ramai, lebih meluas, saya percaya matlamat itu boleh kita capai. Mungkin tidak sepenuh, it take a bit of time, tetapi insyaAllah tidak menjadi satu isu yang agak menggugat masa depan perpaduan dan keselamatan negara. Terima kasih. Apabila Tan Sri menyebutkan tadi soal pendapatan isi rumah, saya melihat datanya Tan Sri, di Kuala Lumpur ini kalau pendapatan isi rumahnya 6,200 itu adalah B40. Dan digambarkan di Putrajaya 6,400, lebih tinggi. Jadi bermakna kalau fresh graduate duduk di Kuala Lumpur Tan Sri, tentu saja pasangan suami isteri itu B40, itu realitinya lah. Puan Anita tadi sempat menyelit soalan tambahan, pandai memanfaatkan waktu. Namun Tan Sri, kita ada 148 soalan lagi yang berbaki. Saya terus saja kepada soalan berikutnya. Encik Peter Aning, silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Selamat sejahtera dan salam petang Tan Sri. Saya Peter Aning daripada Universiti Melaya. Saya sebenarnya tertarik dengan istilah keterangkuman wilayah dan istilah no one left behind dalam pembangunan. Soalan saya, bagaimana penterjemahan dan pelaksanaan WKB 2030 dapat memastikan kesamarataan kemakmuran dengan penduduk luar bandar di Sabah di Sarawak dengan mengambil kira kekengan seperti accessibility kesatukuasaan. Terima kasih. Terima kasih Encik Peter. Ya, saya berbalik daripada Sabah dan saya turun ke lapangan dan saya lihat sendiri tentang pelbagai-bagai perkara lah, isu-isu perhubungan. Saya makan malam dengan keluarga Fiona. Bukan kenapa nak dengar cerita sebenarnya. Alhamdulillah nampaknya kita dah dapat bantu mereka. Tapi dia seorang saja. Masalahnya di Sabah lebih berapa juta penduduk di sana. Yang saya tahu memerlukan masih banyak lagi sokongan, ya, infrastruktur baik ataupun pembangunan ekonominya, sosial, pendidikannya. We have a list, long list that need to be done. Tetapi langkah yang
saya sudah ambil sekarang ni, walaupun belum kita lancarkan WKB, ialah pembentukan sebuah kementerian ataupun di bawah Kementerian Jabatan Perdana Menteri, dan Timbalan Menteri telah dilantik untuk menguruskan isu hal ehwal Sabah dan Sarawak. Ya, bukan setakat untuk memenuhi tuntutan MA 63 saja. Itu adalah sebahagian besarnya, tapi perkara yang lain. Banyaklah yang saya fikir sudah pun kita kenal pasti. Jadi oleh sebab dasar kemakmuran bersama ni tidak memisahkan antara wilayah. Satu daripada matlamat ialah untuk mendekatkan hubungan antara wilayah, dan jangan ada satu situasi di mana di Semenanjung pesat membangun tapi Sabah dan Sarawak masih tinggal jauh di belakang. Yang ini masih berlaku dan saya akui itu satu daripada cabaran besar. Bagaimana nak merapatkan tu? Bukan soal integrasi saja. Soal dari segi pembangunan fizikal, ekonomi, sosial. Jadi sebab itu dah satu daripada tanggungjawab menteri yang itu duduk dalam kabinet saya ialah untuk melihat apakah isu, dan beliau telah pun kemukakan satu kertas jemaah menteri minggu lepas. Kita tak boleh nak bincang kat situ saja. Saya kata nanti dulu kita bincang secara terperinci di luar sebelum dibawa pada kabinet. Di situ disenaraikan saya fikir puluhan, kalau tak ratusan isu-isu tertentu. Itu di Sabah, tapi tak terkecuali di Sarawak. Walaupun dia kata Sarawak lebih maju sedikit dengan jumlah dana yang lebih besar, tapi masih ada gap. Jadi ini bagi saya satu daripada cabaran besar dalam WKB yang cuba kita lihat, dan dalam tempoh 10 tahun, kalaupun tak berjaya 100%, tetapi jurang pemisahan tidaklah terlalu ketara. Saya boleh pergi another 1 hour to speak about that, tapi saya akui isu-isu masalahnya adalah banyak. Yang penting adalah bagaimana nak kita laksanakan. Kalau nak dilaksanakan bukan saja dasar is clear, tapi apa program yang harus kita lakukan, yang itu akan melibatkan satu ialah sumber manusianya, keduanya ialah sumber keuangannya, perancangan yang tepat dan betul supaya setiap langkah yang kita ambil itu tidak ada ketirisan, kebocoran yang menyebabkan walau wang berbilion belanja tapi kesan di bawah itu tidak ke mana. So there is a lot of thing that government has to do. Dan keduanya saya fikir bukan saja kerajaan dalam hal ini di peringkat pusat, tapi kerajaan di peringkat negeri. Saya tak fikir dia terkecuali, dia ada komponen penting dalam proses untuk meningkatkan pembangunan dan kemajuan. Jadi sebab itu saya rasa sukacitalah kita dah menang kat Sabah tu. Tak tepuk tangan pun tak apa, politik. Memudahkan lagi proses. It's not that because it is opposition is difficult, but dengan itu maka kita akan lebih mudah merancang, duduk bersama-sama. Demikian juga di Sarawak. Ya, dan ini rasa saya satu daripada cabaran yang akan kita lihat secara terperinci untuk tempoh-tempoh yang akan datang. Terima kasih. Tan Sri, saya teruskan saja dengan soalan berikutnya dari Puan Sarah Marites Mario. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera YB Perdana Menteri, Menteri-Menteri dan juga Tuan Syed. Okey, saya Sarah Marites Mario daripada Edaran Jurutemas Berhad dan juga sebagai pengurusi Dewan Wanita Putrajaya Dewan Perniagaan Melayu. Okey, saya ada dua perkara kat sini. Okey, untuk soalan pertama saya adalah apakah perancangan negara untuk membantu usahawan-usahawan sekiranya ekonomi negara masih tidak stabil dalam masa tempoh 2 tahun ini, terutamanya di masa COVID-19. Okey, perkara kedua, saya tertarik dengan YB Senator Dr. Muhammad Razzi tadi berbicara berkenaan bekalan ikan. Sebenarnya saya ni meniaga ikan, so saya melihat yang Datuk dah beritahu tadi bahawa harga ikan mahal. So harga ikan mahal dan saya percaya juga nelayan adalah antara pihak yang mendapat pendapatan yang paling rendah di antara rangkaian tersebut. So bagi pihak pengusaha dalam perikanan, jika kerajaan mempertimbangkan untuk mewujudkan Kementerian Perikanan,
sama seperti negara Indonesia dan Vietnam, di mana industri perikanan Malaysia sangat ketinggalan berbanding dengan negara tersebut. Disebabkan kita juga berkongsi Laut Cina Selatan, tetapi kita sangat ketinggalan dalam industri perikanan. So teknologi juga pentinglah. Kita melihat inilah kekangan dia. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, 90% dianggarkan ikan di Malaysia adalah import. So itulah masalah yang kita alami, macam kita merupakan pemborong juga pengimport. So masalahnya kita ikan di Malaysia tak cukup untuk kita edarkan kepada seluruh rakyat Malaysia. So kiranya YB Perdana Menteri pertimbangkan jika di masa hadapan kita ada Kementerian Perikanan sendiri. Sekian dan terima kasih. Silakan Tan Sri. Kementerian Perikanan. Nak jawab yang pertama dulu. Ya, itu tentang soal perancangan baru untuk pembangunan usahawan. Ini satu daripada perkara yang bagi saya agak penting. Sebab itu dalam struktur kerajaan kita sudah pun ada Kementerian Pembangunan Usahawan. Ya, bekas Menteri Pembangunan Usahawan pun ada di sini, ya, Bawan ada di sini. Ya, apa sebabnya? Pastinya ialah kerana kita tahu dan sedar peranan sektor perniagaan, pembangunan keusahawanan, melihat lebih banyak penyertaan bumi putra ataupun wanita dalam bidang ini adalah memang satu agenda yang paling utama. Bukan saja bumi putra tapi juga bukan bumi putra sekali. Sebab itu dalam situasi yang agak mencabar sekarang ini, kita tahu yang paling besar terkesan ialah mereka-mereka yang terlibat dalam bidang perniagaan ataupun yang jadi usahawan. Baik besar, memang dia punya kesan pun besar, tapi yang kecil sampai yang tak boleh berniaga disebabkan oleh COVID pun ramai. Tadi saya telah sebutkan pakej rangsangan yang telah pun kita laksanakan yang sebahagian besar telah memberikan manfaat kepada jutaan individu dan juga ratusan PKS dan juga mikro bisnes. Itu nyata. Itu tindakan untuk sementara nak menangani tempoh pandemik yang kita sedang hadapi. Soal yang penting sama ada itu selesai tak masalah. Kita bincang juga beberapa hari lepas pun dalam mesyuarat Economic Action Council yang saya pengusikan, saya bimbang juga kerana dah ada petanda-petanda bahawa walaupun bantuan telah pun kita beri, tetapi ramai yang masih merasakan tidak mencukupi untuk menampung perniagaan mereka ataupun untuk menentukan kelestarian operasi perniagaan mereka dalam tempoh yang beberapa bulan ke hadapan. Kebimbangannya ialah kalau masuk tahun 2021, adakah mereka masih kekal ataupun mereka sudah tidak boleh berniaga dan jatuh ke bawah paras B40. Itu masalahnya. Jadi sebab itu kita dah ada perancangan, kita dah ada inisiatif, dah mula pun kita ambil setakat nak bantu tu. Masih ada yang berhak menuntut, tak bolehkah disambung lagi tempoh moratorium. Governor Bank Negara maklum pada saya mesyuarat semalam, lebih 98% yang layak telah pun dapat. Tetapi mungkin yang tak mendapat tu memerlukan lagi bantuan-bantuan yang lebih. Saya minta supaya bank lah memberikan pertimbangan untuk mengurangkan tekanan itu dan membantu mereka. Jadi dalam soal keasuhanan ini, itu satu perkara yang bagi saya berterusan kita lakukan. Soal kedua tu soal isu ikan. Saya bekas Menteri Pertanian. Memang satu sektor yang saya amat minati lah, sektor pertanian. Pertanian dipecahkan pada tanaman, perikanan, ternakan dan sebagainya. Satu daripada bidang yang sebenarnya betul mempunyai potensi besar di negara kita ialah bidang perikanan. Baik perikanan di sungai, perikanan di pantai dekat ataupun ke laut dalam. Kita menjadi anggota sebagai contoh International Indian Ocean Tuna Council. Ya. Saya tak fikir banyak orang kita berani untuk meroka ke laut dalam tangkap tuna. Sebab itu ramai nelayan asing menceroboh wilayah kita dan ambil ikan-ikan kita dicuri
ya, dicuri, relatifnya curi untuk bawa ke negara mereka. Kita rugi. Soal pokoknya kenapa tak dimajukan bidang itu? Kita cuba, tapi sebenarnya tak berapa berjaya. Itu yang laut dalam. Laut tak berapa dalam pun. Saya bersetuju dengan apa saudari sebut tadi, kita masih lagi ketinggalan di belakang. Kalau ada pengusaha perikanan di situ, kalau tengok siapa yang mengusahakan itu bukan orang kita. Orang Thailand, orang Vietnam, ya, tekongnya baik, pengusahanya baik. Jadi orang kita ada tapi mungkin dia pemilik lesen aja tapi dia tak mengusahakan sendiri. Jadi ini satu daripada perkara yang harus kita kaji dan teliti. Kenapa jadi begitu? Dari sebut kantin Indonesia, saya pernah jumpa dengan ibu yang menjadi menteri kelautan. Di Indonesia ada menteri kelautan, jaga laut, ada ikan. Dan di situ saya diberi taklimat dan di situ saya lihat bagaimana Indonesia sudah maju ke depan. Lebih teratur dan tersusun pembangunan industri perikanan. Malaysia masih di belakang. Jadi kenyataan yang saya buat tadi memang benar. Jadi isunya banyak yang perlu kita tangani dan macam-macam yang perlu kita teliti dengan halus. Tapi kalau ada kesungguhan di kalangan orang-orang kita tempatan, tak kira lah Bumi Putra atau bukan Putra, maka sektor ini harus dilakukan. Bukan saya soal perikanan laut dalam ataupun di lautan. Perikanan adalah sungai ataupun sektor aquakultur yang waktu saya jadi Menteri Pertanian kita buat satu plan untuk meningkatkan pengeluaran hasil ikan tawar dalam konteks kita menggunakan banyak water bodies kita, kolam-kolam kita, tasik-tasik kita yang sebahagian sudah pun dimajukan untuk tujuan perikanan tapi tak sampai jauh ke mana. Masih ada banyak potensi. Sebenarnya potensi di sektor aquakultur adalah lagi baik daripada berbanding sektor-sektor lain. Tetapi memerlukan investment yang lebih besar, keupayaan, teknologi dan sebagainya. I can talk for hours about this because apa yang disebutkan itu satu dari pencabaran. Jadi apapun nak cadang tubuh satu kementerian khusus, saya tak fikir setakat inilah perlu. Yang ada pun kementerian belum selesai. Jadi kalau nak tubuh kementerian itu mungkin akan melibatkan banyak implikasi lah soal tenaga manusia, perbelanjaan, bajet tertentu. Dengan yang sedia ada pun sudah ada ketua pengarah perikanan, jabatan perikanan dan sebagainya itu, mungkin itu perlu kita kaji dan teliti lah. Sama ada kemampuan, ada keterbatasan dan sebagainya supaya sektor perikanan negara ini boleh dapat kita majukan dengan lebih berjaya lagi. Itulah Tan Sri, ada yang merungut kata ikan lebih mahal harga daripada ayam kerana ayam banyak subsidinya yang diterima. Tan Sri, kita juga menerima soalan dari kalangan fellow perdana. Jadi ada juga pandangan dari orang muda yang ingin bertanyakan. Silakan Andre Teo. Terima kasih Tuan Moderator. Salam sejahtera yang amat berhormat. Tan Sri, sebagai Perdana Menteri, saya ingin tahu apakah rancangan untuk memastikan kesinambungan dasar WKP 2030 pada waktu pergolakan politik seperti masa kini. Bagi orang muda, apakah yang penting adalah cita-cita untuk mengurangkan jurang kekayaan menjelang tahun 2030 dan bukannya jenama-nama dasar kerajaan yang diteliti. Terima kasih. Sekiranya kerajaan perikatan ini menang dalam pilihan raya, bila jangan tanya saya. Jaminan tu tak perlu dijamin lagi. Dasar ini akan kita teruskan. Mesej saya mana sokong perikatan dasar terus. Itu bukan politik sebenarnya, tapi itulah hakikatnya. Nak menjamin dasar baik ini kekal, maka perlulah ada kepimpinan dan kerajaan yang tahu bahawa dasar ini penting. Kita bentangkan dasar ini ialah kena faham ini mungkin antara satu dasar utama negara, trust, supaya negara kita akan dapat menjadi sebuah negara yang lebih maju. Kalau pihak yang lain, saya tidak pasti. Saya mengolah dasar ini dengan penglibatan Saudara Nizam, Mazuki, dan saya bentangkan pertama kali dalam konvensyen bersatu parti saya. Di waktu saya berada dengan Pakatan Harapan. Sekarang saya berada di sini, di bawah Perikatan Nasional. Tetapi kerana dasar itu baik dan saya bawa di situ
saya teruskan di sini. Jadi maknanya that is not an issue. Persoalannya sama ada pimpinan kehadapan, tak kira siapa pun, is committed to this. Dan ini dasar yang bagi saya antara bukan penyelesai semua, tapi boleh membantu mengatasi banyak ketidakseimbangan dalam masyarakat kita, baik dari sudut ekonomi, sosial dan sebagainya. It is a big policy. It is not easy, but the challenge is on us. Jadi kalau kerajaan Perikatan Nasional bersedia untuk memikul tugasan yang besar ni, saya fikir kemungkinan untuk dia lebih berjaya itu lebih besar lagi. Sebab komitmen kita is total, is not half-half ataupun separuh masak. Itu dia sepentingnya. So bagi saya, lebih lagi dalam situasi yang agak mencabar. The pandemic COVID ni bagi saya tidak boleh selesai hanya dengan dia dihapuskan dengan vaksin saja. Kerana kesan pada pandemik ini is on economy, life and livelihood yang kita sebut tadi. Soal kesihatan kita cuba jaga ni dengan penjarakan sosial. Harapnya vaksin ada. Tapi kesan pada ekonomi dan ini merata untuk semua peringkat masyarakat amat buruk. Jadi dia tak mungkin boleh dapat diatasi setahun. Bagi saya, sektor yang paling teruk terjejas katalah sektor pelancongan. Yang kata akan mengambil masa 4 tahun sebelum dapat dikembalikan semula. Bagaimana cara itu? Jadi bermakna the implication of the problem of pandemics COVID-19 is far reaching. Jadi disebabkan itu komitmen mana pihak dan termasuklah pihak pimpinan kerajaan menerusi sebuah dasar sebegini adalah amat utama dan penting. Terima kasih. Silakan. Saya teruskan saja dalam kesempatan ini, dalam minit-minit berbaki ini. Alia Syahida Alias. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Saudara Said. Saya Alia Syahida Alias daripada Yayasan Souls 247. Terima kasih kerana menjemput saya bertanya soalan kepada Yang Berhormat PM. Selalunya kami ni kena PM tepi je. Okay, saya ada 2 soalan. Soalan pertama, 60% daripada B40 masih belum celik IT dan 90% B40 tidak ada dan tidak mampu memiliki komputer peribadi. Banyak maklumat inisiatif kerajaan disalurkan melalui digital. Jadi macam mana sekarang maklumat tu nak sampai ke segenap masyarakat kerana apabila kami bertemu dengan kumpulan B40, mereka tidak tahu bahawa adanya inisiatif ni dan mereka layak untuk mendapat inisiatif ni. Okey, soalan nombor 2. Perumahan untuk golongan B40. Banyak skim rumah yang telah disediakan, tetapi terlalu banyak prosedur perbankan yang rumit menyukarkan golongan B40 untuk memiliki rumah-rumah ni. Jadi macam mana kami dan pihak agensi boleh bekerjasama untuk membantu kumpulan B40? Terima kasih. Ya, kenyataan itu benar. Ya, di mana sebahagian besar daripada kumpulan sama ada B40 yang disebutkan tadi itu tidak begitu orang kata mengetahui baik dari segi soal teknologi ataupun tentang pentingnya IT untuk mendapat maklumat. Disebabkan itu maka sebahagian daripada program dan dasar-dasar yang diumumkan oleh kerajaan ataupun aktiviti yang telah kita atur untuk mereka tidak mereka berikan respon. Dan ini tidak baik. Kerana kalau kita dah sediakan program tapi mereka tak tahu apa, macam contoh jugalah dalam saya melancarkan program prihatin dan penjana ni dan bantuan-bantuan, saya turun ke bawah, ada setengah yang tak tahu. Dalam dia tak tahu, tapi dia pihak orang lain memaklum pada mereka untuk membantu supaya jangan lupa buat permohonan dapat bantuan. Jadi oleh sebab itu antara perkara yang kita nak lakukan ialah soal cara maklumat itu disampaikan. Ialah selain daripada social media ataupun IT yang ada, yang mungkin sebahagian mereka tak savvy dan tahu, tak berapa faham, ialah tentang kita gabungkan antara dua. Satu teknologi yang kita sebutkan tadi, kedua ialah sistem penyebaran maklumat dengan teknologi tradisional yang masih fikir boleh sampai.
baik radio, televisyen. Saya fikir televisyen mungkin lebih besar pengaruh. Di setengah kawasan, radio digunakan untuk sampai ke bawah. Jadi ini pendekatan-pendekatan yang sejak dulu dia ada. Sementara kita belum melihat satu peralihan ketara kerana satu internet accessibility, Menteri Komunikasi pada kat sini belum sampai sepenuhnya. Walaupun sudah meningkat peratusannya, average about more than 70% nationwide, setengah state lebih, setengah negeri kurang. Itu penting untuk membolehkan mereka bukan setakat ada aplikasinya ataupun ada hardwarenya, tetapi ada connectivity-nya. Dan supaya dengan cara itu, segala maklumat itu akan sampai pada mereka on time, real time, bukan dah basi. Macam dulu tunggu surat khabar, baru tahu. Sekarang ni surat khabar nak cetak, hantar pagi esok, orang dah tahu lebih awal. Kenapa? Kerana teknologi maklumat hari ini lebih pantas ataupun real time. Jadi sebab itu yang keduanya ialah supaya dasar digital negara yang kita dah umumkan dan akan kita lancarkan secara rasminya ialah untuk menentukan semua peringkat, bukan saja kerajaan, swasta, orang biasa akan terangkum dalam program itu. Bermakna they will be more exposed tentang kepentingan dan perlunya mereka tahu tentang nilai digital. Besok kalau berurusan dengan jabatan kerajaan tetapi mereka tak tahu, maka itu akan ada kepincangan dari sudut itu. Jadi strategi kita ialah pelbagai-bagai untuk membolehkan maklumat itu sampai ke bawah sekali. Soal yang kedua ialah tentang isu perumahan. Ini isu pokok. Sudah dicuba, ada kejayaan sedikit, tapi sebahagian besar daripada rakyat kita, terutama dalam golongan B40 tadi, tidak mempunyai rumah. Dasar Kerajaan Perikatan Nasional ialah kalau boleh sebanyak mana manusia yang mampu memiliki rumah, mereka harus disediakan kemudahan untuk memiliki rumah. Sebab itu di bawah KPKT, Kementerian Perumahan dan Tempatan telah bentang dasar untuk rumah mampu milik, affordable home. Kerana ini penting supaya mereka ada upaya untuk memiliki rumah. Tetapi isu yang sedari bangkit tadi ialah bukan saja upayaan, tetapi dokongan dan sokongan daripada sistem keuangan, kredit, bank. Saya tahu ada aduan yang mengatakan mereka yang nak mohon pada bank, mereka tak dapat pinjaman yang mereka perlukan. Mungkin tak cukup dia punya jaminan ke ataupun pendapatan yang tidak menentu ke, apalagi dengan situasi keadaan sebegini pada hari ini dengan COVID, maka akan lebih menyukarkan mereka. Ini satu perkara yang perlu kita lihat dan kita tangani. Bagaimana cara nak menyelesai, saya tak boleh nak bagi jawapan dengan mudah. Tapi usaha kita akan teruskan. Umpamanya perbanyakkan pembinaan rumah-rumah mampu milik. Lepas tu gesa pada sistem perbankan negara mengambil kira. Mungkin mereka ada dia punya dasar-dasar tertentu, tapi kalau ketat sangat, susah sangat, sehingga susah orang nak mendapat rumah dan tak dapat pinjaman yang dikehendaki, ini akan bawa kesan pada kita. Jadi peranan itu bukan saja peranan kerajaan, tetapi juga peranan sektor swasta, perbankan dan pihak-pihak yang lain. Terima kasih. Sementara itu pesan terakhir yang diberikan oleh Yang Muhammad Tan Sri tadi, Souls 24/7, ya, representasi Alia itu adalah merupakan antara entiti dan agensinya yang banyak melakukan usaha kesukarelawanan membantu termasuk dalam teknologi solar. Itu betul ya Alia, itu yang sempat saya tengok dia dalam senarai ini, Souls 24/7. Dan Tan Sri nampaknya 7 soalan saja sempat kita tangani ini. Ada berbaki 145 soalan lagi. Janji daripada pihak penganjur adalah kesemua soalan ini akan dimajukan kepada agensi yang berkenaan dan akan Tan Sri pun dah mengangguk tu, maknanya agensi perlu menjawablah dan memberikan perhatian kepada semua soalan yang sempat tuan-tuan majukan awal. Sidang hadirin, kita berikan tepukan kepada kesediaan Yang Muhammad Tan Sri untuk menjawab. Dan seperti yang digambarkan, ini merupakan proses jerayawara. Saya meninjau jadualnya, kelihatan seperti episod berikutnya adalah di Kuala Terengganu. Mudah-mudahan kita akan sempat jumpa di sana nanti. Namun begitu, juga pihak penganjur, Institut Masa menyediakan platformnya, microsite. Dan untuk tujuan itu izinkan saya Tan Sri, kita meneruskan acara untuk peluncuran microsite. Dengan itu mempersilakan kepada Yang Berhormat Senator Dr. Razi Jidin, saudara yang baga Datuk Dr. Marzuki, saudara Nizam Masya dan Tunku Azilah untuk berada di pentas bagi kita meneruskan acara pelancaran microsite, laman sesawang makmur bersama, untuk tujuan mendapatkan lebih banyak maklum balas tinjauan lapangan dari kalangan masyarakat.
Majlis mempersilakan kepada saudara Nizam Mahsyar untuk membawa tablet itu agar Yang Amat Berhormat Tan Sri dapat melancarkan microsite Makmur Bersama. Ini merupakan microsite-nya di mana anda boleh melungsurinya di pautan institutmasa.com/makmur bersama, dan terdapat soalan-soalan yang disediakan agar pautan ini dapat dimanfaatkan bagi memberikan maklum balas, mengumpul tinjauan dan pandangan awam terhadap agenda Makmur Bersama. Dan jika tuan-tuan sempat untuk mengimbas QR code yang disediakan di hadapan Dewan ini juga, tuan-tuan akan terus dibawa masuk terus ke laman sesawang ini. Dibangunkan oleh Institut Masa bagi menyediakan ruang kepada awam memberikan maklum balas. Terima kasih kepada Institut Masa. Dipersilakan kepada pihak media untuk mengambil gambar, dan sebagai tanda terima kasih serta penghargaan daripada pihak penganjur, dipersilakan sekali lagi kepada saudara Nizam Mahsyar untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri. Terima kasih yang tidak terhingga daripada pihak penganjur atas kesediaan Yang Amat Berhormat untuk hadir ke Makmur Bersama edisi Kuala Lumpur. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan lagi untuk edisi yang berikutnya. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri atas kesempatan bersama di dalam Makmur Bersama Kuala Lumpur, dan dengan itu usailah sudah acara kita pada petang ini, Makmur Bersama Kuala Lumpur. Sekali lagi terima kasih dan tumpukan untuk Yang Amat Berhormat Tan Sri kesempatan untuk menangani soalan 7 kesemuanya, dan seperti yang dijanjikan ada banyak lagi soalan yang insya-Allah sempat untuk kita tangani nanti. Dipersilakan kepada pihak media. Silakan Tan Sri. Terima kasih sekali lagi, kita berikan tepukan sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin atas kehadiran ke Makmur Bersama Kuala Lumpur.